Okey, ya. Dah start beritahu. Okey, sebelum kita mula, kita nak dengar dululah. Boleh? Suara ni jelas ke tak ke? Maknanya viewers sekarang ni bolehlah dulu untuk komen. Maknanya boleh dulu share dulu, sebab kita ada isu yang menarik hari ni yang kita nak kongsikan sesama-sama dengan penonton live FB di TV kita. Dah nak mula ni? Nak mula ke dah ni? Okey, masih menunggu lagi untuk viewers kita masuk. Testing. Okay. Okey. Nice. Yeah. Alright. Okey, kejap lagi. Testing. Okay. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan sajalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, di petang hari 25 Jun, hari Khamis hari ni, di live FB TD1303 kita membawakan sharing session bersama tetamu khas kita, iaitu seorang pekarya daripada komik puris, iaitu saudara Asyari Adnan. Okey, yang ingin berkongsi berkenaan topik kita hari ini, iaitu inovasi dunia pendidikan melalui komik. Okey, sebelum kita mulakan, saudara Asyari Adnan dengar? Ya. Okey, boleh perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang mulia ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Asyari Adnan, iaitu nama panjang saya. Saya merupakan seorang pelajar jurusan seni bina di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan saya juga merupakan seorang pengkarya komik. Sebenarnya dulu saya merupakan seorang pelukis komik,
Lepas tu saya mula bertukar kepada penulisan komik. Yes. Saya menjadi penulis komik dan saya menerbitkan buku di bawah Komik Puris. Okey, macam itulah untuk pengenalan. Jadi berbalik kepada topik kita pada hari ini, inovasi dunia pendidikan melalui komik. Okey, terlebih dahulu kami dari pihak TD 1303 ingin mengucapkan tahniah untuk kejayaan saudara Asyari yang telah berjaya untuk publish buku pertamanya, iaitu komik Ed Plus yang bergenre komik pendidikan. Lepas okey, boleh saudara Asyari Adnan terangkan projek ni macam mana dia bermula? Okey, sebenarnya komik Ed Plus, boleh tunjuk tak? Okey, komik Ed Plus. Okey. Komik Ed Plus ni adalah satu komik yang memfokuskan kepada subjek matematik tambahan, dan ia juga adalah salah satu komik pendidikan di mana ia menceritakan tentang seorang pelajar iaitu bernama Sufi. Beliau merupakan seorang pengarah urusan untuk kelab Persatuan Usahawan Muda sekolah beliau, iaitu kalau kita nak senang faham, beliau merupakan ketua kelab Persatuan Usahawan Muda sekolah. Jadi pada satu hari beliau dicabar oleh pengetua sekolahnya untuk lulus semua subjek pada ujian akan datang. Namun bagi beliau semua subjek tiada masalah untuk dia lulus. Cuma ada satu subjek yang menjadi masalah, iaitu subjek matematik tambahan. Jadi beliau mencari cara bagaimana untuk beliau belajar dan bagaimana beliau ingin mencari seorang tenaga pengajar untuk mengajar beliau ataupun dipanggil tutor untuk meningkatkan prestasi beliau dalam subjek matematik tambahan. Jadi dalam cerita ini juga ia menceritakan tentang yang pertama, ia menceritakan bagaimana perjalanan Sufi untuk menghadapi ujian akan datang. Yang kedua, komik ini juga dia sebenarnya bukanlah satu komik yang menceritakan tentang matematik tambahan saja, bukan. Komik ini adalah satu komik yang santai. Maksudnya konten dalam komik ini bukannya 100% tentang pelajaran, tapi sebenarnya kami daripada tim Komik Ed juga memasukkan unsur-unsur drama, komedi agar pembaca dapat merasa terhibur dan pada masa yang sama dapat mempelajari. Dan juga topik-topik yang berada di dalam komik itu seperti topik fungsi, persamaan kuadratik, logaritma dan sebagainya. Kami hanya mengupas asas kepada bab-bab itu sahaja. Maksudnya kami tidak fokuskan kepada secara mendalam kerana kami faham pembaca kami, iaitu target pembaca kami iaitu budak-budak sekolah, pelajar sekolah, bukan semuanya faham apa itu matematik tambahan sebenarnya. Jadi tugas kami iaitu kami menghasilkan komik ini agar mereka dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk berkenalan dan juga untuk memberi motivasi untuk meneruskan minat dan juga untuk meneruskan pembelajaran dalam matematik tambahan. Sebab bagi saya sebenarnya subjek matematik tambahan ni, bila kita tanya pelajar-pelajar SPM especially ataupun pelajar yang belum mengambil SPM, biasanya saya lihat yang mereka ni kebanyakannya mengatakan yang subjek matematik tambahan ni satu subjek yang gila, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil satu subjek yang susah lah.
Jadi bila saya lihat dalam kes ni, saya merasakan yang okey, memang tidak diragui yang subjek matematik tambahan adalah satu subjek yang kalau nak dibandingkan dengan matematik biasa, dia adalah satu subjek yang lebih ke hadapan. Namun meskipun ia ke hadapan, ia satu subjek yang dipanggil advance, namun adakah dia adalah satu subjek yang kita tak boleh buat? So dalam komik ni kami menceritakan bagaimana secara asas saja dalam komik ini. Maksudnya kami tak bercerita secara mendalam sebab kami nak biar pembaca ini hanya kami nak pembaca membuka mata dan juga dapat merasakan satu excitement apabila membaca komik kami. Kemudian seterusnya apabila saya melihat keadaan belajar merasakan matematik tambahan itu susah, jadi saya mula berfikir bagaimana untuk menyampaikan topik matematik tambahan ini dalam satu bentuk yang menarik untuk dibaca dan juga untuk dihadap. Okay. Okey. Tapi sebelum kita meneruskan, menurut daripada saudara Syari seperti tadi kita ada hari ini ada satu promosi di mana kita akan memilih komen-komen yang terbaik ataupun soalan-soalan yang terbaik yang akan menerima sebuah komik secara percuma. Betul Tuan Syari? Ya, betul. Okey, jadi bolehlah viewers kita untuk memberikan komen-komen ataupun sebarang pertanyaan yang untuk dijawab lah. Okey, berkenaan dengan kandungan komik yang seperti mana saudara Asyadi bagi tahu tadi, dia maknanya saudara menggunakan AdMath. Maknanya nak membawa subjek AdMath. Kenapa AdMath? Seperti yang saya jawab tadi, saya memilih subjek matematik tambahan kerana sebenarnya bagi saya subjek ini dia bukanlah satu subjek yang mudah, namun ia bukanlah satu subjek yang pelajar tidak boleh jawab ataupun tidak boleh hadap. Okay. Maksudnya ia satu subjek yang jika kita tahu bagaimana strateginya, even kalau kita tengok subjek-subjek lain pun, kalau kita tahu bagaimana teknik menjawab, teknik untuk belajar ataupun teknik untuk maka apabila kita sudah tahu caranya, apabila kita mengamalkan, insya-Allah kita akan dapat menjawab dengan baik. Dan bila menyebut tentang kenapa kami memilih matematik tambahan, kerana sebelum penghasilan komik ini, ketika itu waktu saya masih SPM, saya mempunyai seorang rakan. Okay. Rakan saya ini kami berjumpa pada akhir tingkatan 4. Maksudnya dalam beberapa bulan lepas tu kami masuk tingkatan 5 lah. Jadi apabila beliau datang pada saya, beliau bagi tahu saya yang beliau nak belajar matematik tambahan. Kemudian saya tanya dia berapa markah untuk peperiksaan akhir tahun. Beliau menjawab yang markah beliau, saya tak nak beritahu markah sebenar. Markah beliau adalah kurang daripada 10%. Kalau ikutkan kurang daripada 10% ni adalah satu markah yang agak rendah lah untuk matematik tambahan. Jadi daripada kes itu, saya juga melihat ada sesetengah saya lihat daripada media sosial, saya lihat daripada sekeliling saya, ada juga pelajar-pelajar yang mempunyai markah yang sama. Jadi dari situ saya mula mengajar kawan saya yang tadi tu. Saya mula mengajar beliau, dan yang saya kagum tentang beliau adalah beliau jenis sanggup untuk belajar.
beliau sanggup untuk belajar daripada kesilapan, beliau sanggup mengorbankan waktu bermain, waktu berhibur apa semua semata-mata untuk peperiksaan SPM beliau. Maka beliau meneruskan usaha bermula daripada awal tingkatan 5. Saya guide beliau, saya tidak mengajar secara formal. Maksudnya saya jenis macam kalau beliau ada soalan, beliau boleh tanya saya. Nanti saya akan ajar macam mana caranya. Lepas tu kemudian beliau berusaha, beliau membuat latihan setiap hari. Beliau membuat soalan peperiksaan tahun-tahun lepas. Lepas tu pada peperiksaan percubaan SPM, pada waktu itu beliau mendapat keputusan, tak silap saya beliau dapat D waktu tu 40, tak silap 40. Waktu tu beliau ada tanya saya, beliau tanya yang mampukah untuk beliau mendapat A untuk SPM. Namun pada waktu itu saya hanya mengatakan teruskan apa yang beliau buat, teruskan, yakin dan follow saja apa yang beliau buat sekarang. Beliau terus berusaha dan alhamdulillah pada waktu SPM beliau mendapat A- untuk matematik tambahan. Maka daripada kisah tadi, saya mula daripada situ saya mula tercetusnya idea untuk saya menghasilkan komik matematik tambahan. Sebab sebenarnya subjek matematik tambahan ni bagi saya dia subjek yang saya minat, tetapi dia bukan satu subjek yang kiranya saya pro sangat, sebab saya sendiri pun saya buat latihan juga. Maksudnya kalau kita nak pandai dalam satu-satu perkara, dalam satu bidang, memang bukan setakat kita kena ada minat, bukan setakat kita kena ada minat lah. Bukan setakat itu, namun kita kena ada latihan yang berterusan. Okey, maknanya saudara Asyari ini maknanya nak menekankanlah, maknanya nak menggunakan medium komik sebagai satu alat bantu mengajar ke ataupun macam mana? Okey. Sebenarnya kenapa saya pilih medium komik untuk menyampaikan matematik tambahan ni adalah kerana saya melihat yang komik ni, kalau kita lihat definisi komik ni dia adalah satu medium untuk menyampaikan satu-satu mesej. Contohnya contoh yang mudah kita boleh lihat, contoh jika kita ada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter atau sebagainya. Contohnya apabila kita ingin memberitahu kepada followers kita ataupun dalam Facebook dipanggil friends kita, apabila kita ingin bagi tahu kepada mereka yang contohnya kita nak bagi tahu mereka yang ayolah kita membaca buku contohnya, okey. So kita boleh buat pelbagai cara. Antaranya kita boleh buat poster, kita boleh tulis status, ataupun kita boleh buat video, buat animasi, ataupun boleh buat games. Tapi saya melihat komik ni dia adalah satu medium yang berkesan untuk sampai kepada pembaca. Especially target pembaca saya iaitu pelajar sekolah yang mereka amat meminati komik. Kalau kita lihat juga komik ni pengaruh dia sangat besar daripada dulu sehingga sekarang. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, especially komik di Malaysia, dia bermula pada tahun 1930. Waktu itu komik dia fokus di dalam surat khabar dan dia fokuskan kepada isu-isu semasa. Okey. Maka daripada komik juga orang akan menyampaikan apa yang berlaku pada isu semasa. Kadang-kadang dalam terma politik dia menceritakan bagaimana sesuatu parti itu, bagaimana pendekatan mereka, manifesto. Dan juga daripada komik ini juga dia dapat daripada pengaruh komik ini juga ia mempunyai satu target pembaca yang ramai. Contohnya kalau kita lihat pada zaman sekarang iaitu zaman digital. Okey.
Zaman digital sekarang ini, kita tengok media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, kita boleh lihat yang ada pengkarya-pengkarya yang menaikkan komik-komik mereka, seperti komik-komik yang melibatkan isu semasa ataupun komik dakwah, komik pendidikan dan sebagainya. Kebiasaannya komik-komik ini ada yang mendapat tempat, ada yang mendapat followers sehingga 100,000 pun ada, dan ada juga yang mendapat peluang penerbitan apa semua dan sebagainya. Jadi saya melihat yang komik ni dia adalah satu medium yang sangat kiranya hebat lah, dia punya kesan dia sangat hebat. Dan juga komik ni dia adalah komik ni dia adalah satu medium yang melibatkan visual dan juga teks. Okey. Dan visual ini dia sebenarnya, kalau kita tengok dalam presentation ataupun penyampaian, kita boleh lihat yang sebenarnya kalau dibandingkan tulisan dan juga gambar, sebenarnya pembaca ataupun penonton mereka lagi meminati gambar. Itu sebabnya jika kita contohnya kita menghasilkan satu persembahan PowerPoint, ia lagi menggalakkan kita menunjukkan visual gambar berbanding dengan tulisan. Sebab pembaca dan penonton ini mereka lagi mengingati visual, kerana visual ini impaknya sangat hebat. Ya. Okey, penerangan yang agak menarik. Okey, tapi sepanjang proses daripada nak mencipta, melakar jalan cerita semua tu, adakah terdapat sebarang halangan yang boleh membantukan kerja ataupun yang mengganggu? Okey, sepanjang proses kami menghasilkan komik ini, sebenarnya dalam tim kami, iaitu penulis dan pelukis, kami ada cabaran masing-masing. Maksudnya kami ada tanggungjawab masing-masing, iaitu contohnya seperti saya merupakan seorang pelajar, jadi saya harus meluangkan masa untuk pembelajaran saya dan juga untuk komik ini. Jadi dari segi cabarannya adalah apabila dalam menghasilkan komik ini, especially bahagian proses untuk menghasilkan cerita, cabarannya saya lihat yang bagaimana saya nak menyampaikan satu topik matematik tambahan itu, menjadikan ia kelihatan simple dan padat. Jadi daripada itu saya ambil contohnya, saya ambil tajuk logaritma contohnya ya. Daripada tajuk logaritma itu, saya ambil satu bahagian daripada bab itu, iaitu bagaimana kita nak tukarkan daripada nombor bentuk log kepada nombor bentuk indeks. Maka daripada itu saya menggunakan kaedah visual, iaitu saya menggunakan konsep kerbau dan juga manusia. Jadi daripada situ saya merumuskan, sebelum itu saya fahamkan apa yang ada di dalam bab tersebut, dan juga kemudian saya rujuk kepada pakar untuk menghasilkan konsep tersebut, konsep yang visual ini. Sebab sebenarnya konsep visual ini bagi saya ia perlukan satu penelitian dan juga kajian yang mendalam lah. Okey, lepas tu cabaran seterusnya adalah dalam menghasilkan komik ini, saya dan pelukis perlu mengambil masa yang agak lama kerana tanggungjawab kami. Okay. Seterusnya, sebelum menerbitkan komik ini, kami hanya memfokuskan kepada online sahaja. Maksudnya kami tiada penerbit, maksudnya kami tidak terikat. Kemudian kami fikir yang sebenarnya konten sebegini amat sesuai jika kita terbitkan di bawah penerbit buku. Sebab bagi kami yang
apabila kami terbitkan buah penerbit buku, maka audiensnya makin ramai. Okey. Okey. Tapi bagaimana pula penerimaan masyarakat apabila, yalah sekarang ni kalau kita sebut komik, jadi generasi ada setengah komuniti, setengah masyarakat kita, ahli masyarakat kita yang menganggap komik ni bukan satu benda yang berfaedah. Tapi macam mana Asyari ingin membuktikan bahawa komik 8+ ni dapat memberi satu kata boleh membukalah minda masyarakat kita. Okey, sebenarnya usaha untuk mengubah minda masyarakat tentang komik ini tidak semestinya satu bahan pecisan, sudah lama dibuat. Kalau kita lihat dalam Malaysia, kita ada satu tim, iaitu tim misi. Mereka juga fokuskan kepada komik pendidikan, dan tujuan mereka adalah untuk merubah tanggapan masyarakat yang komik ini bukan pecisan. Jadi dalam konteks ini, kami melihat yang dalam mengubah persepsi ini, kami lebih kepada menunjukkan di dalam social media, iaitu apa konten kami, dan kami juga memberitahu yang komik ini bagaimana penggunaan bahasa yang sesuai, bagaimana penyampaian dan sebagainya. Okey, saya dah sedang melihat komen-komen daripada viewers kita. Ada yang cakap tak dengar ke macam mana? Dengar ke tidak? Yang mana? Suara saya ke suara? Itulah. Okey, jadi saya anggap semua dengar lah. Okey, kita teruskan lagi. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu semula, sepanjang kita live ni, kita ingin mempromosikan buku ni. Jadi apa yang kita ingin beritahu di sini, kita akan memberikan buku komik 8+ ni secara percuma sahaja kepada yang memberi komen yang menarik ataupun yang memberi soalan-soalan yang soalan yang menarik. Okey, berbalik kepada topik hari ni. Apa dia? Tadi bercakap soal cabaran semua tu. Tapi bagaimana pula dengan sekarang ni kan komik 8+ ni dikeluarkan dalam media cetak. Jadi adakah terdapat halangan atau cabaran daripada platform lain seperti komik digital yang dikeluarkan secara online lah? Sebenarnya saya melihat dunia digital sekarang ini, iaitu dunia online ini, sebagai satu batu loncatan untuk komik yang bercetak sebenarnya. Sebab kalau kita lihat dunia digital online ini, ia memudahkan kepada pekarya dan juga kepada penerbit untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan kita boleh lihat jika dibandingkan dengan pada zaman dulu, iklan banyak memfokuskan kepada, contohnya di dalam surat khabar, di dalam majalah dan sebagainya. Jadi kini dengan kemudahan digital pada zaman sekarang ini, untuk memasarkan sesuatu produk komik ataupun buku, ia lebih mudah. Okey, kerana pada zaman sekarang ini boleh dikatakan hampir semua orang mempunyai telefon pintar masing-masing dan juga mempunyai akaun media sosial masing-masing. Okey,
yang pasal komik digital tadi, sebenarnya zaman sekarang ini memang komik online menjadi satu pilihan kepada pembaca-pembaca. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, kita ada satu platform komik online dari luar negara, iaitu platform webtoon, dan juga di Malaysia kita ada satu platform online iaitu Mat Komik. Okey. Jadi platform-platform ini memang mendapat sambutan yang menggalakkan, okey, daripada pembaca, dan juga pengkarya yang terpilih dalam platform seperti dalam webtoon adalah dalam kalangan pengkarya yang profesional. Okey. Jadi adakah komik bercetak ini adakah komik digital ini mempengaruhi komik percetakan? Sebenarnya saya boleh katakan ya. Kerana pada zaman sekarang ini masyarakat kurang memiliki bahan bacaan yang bercetak. Sebaliknya, mereka lebih memfokuskan kepada bahan bacaan online. Cuma bagi sesetengah masyarakat, dalam kalangan masyarakat, mereka lebih memilih kepada bahan bacaan bercetak, kerana bahan bacaan bercetak ni bagi mereka ada feel, bagi mereka ada, kira macam orang panggil apa, ada soul, ada peminat apabila membaca satu-satu karya. Okay. Lepas tu bila sebut cabaran, memang dia adalah satu saingan. Jadi sebab itulah penerbit-penerbit komik ni, mereka juga sekarang ini mereka juga cuba memfokuskan dalam bidang e-book, iaitu e-buku, iaitu komik-komik yang bercetak ini boleh juga dibaca di dalam online. Okey. Okey. Adakah ini bermakna saudara Asyari akan selepas inilah mungkin nak mengeluarkan karya dalam bentuk e-book ataupun yang itulah yang sewaktu dengannya? Okey. Melihat dalam senario ini, saya melihat yang dunia digital ini, komik secara dalam talian ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Jadi kami dari pihak tim Ad, selepas ini kami cuba untuk masuk ke bahagian online untuk melihat bagaimana sambutan, dan juga bagaimana sambutan daripada pembaca, bagaimana sambutan lah. Okey. Okey, sehingga ke hari ini bagaimana dengan sambutan jualan, sambutan daripada peminat macam mana? Adakah ada peningkatan ataupun sebaliknya? Okey, setakat ini komik baru diterbitkan dalam bulan tak silap saya bulan Mei ataupun bulan Jun. Baru diterbitkan, baru lagi, dan ini adalah buku sulung kami. Maka setakat ini sambutannya alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Namun kami masih meneruskan, dan kami ingin meluaskan kami punya audience dan kami punya sambutan. Sebab saya lihat yang komik pendidikan ni, dia adalah satu komik yang boleh dipasarkan. Dia adalah satu jenis komik yang dapat dijual dalam kalangan masyarakat, dan juga dapat diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan komik-komik bergenre yang tidak menjadi mainstream. Okey. Selain daripada tu, komik, adakah saudara Asyari ada harapan yang ingin disampaikan kepada mungkin
yalah, kita ingin di sini di TD 1303 ingin membina satu komuniti yang kreatif, satu komuniti yang mampu membuat melahirkan satu bidang kerjaya sebagai pengkarya. Adakah menjadi pengkarya komik ni adalah satu bidang yang boleh ke depan ataupun sekadar untuk hanya hobi saja ke ataupun macam mana? Bidang pekarya ini atau pekarya komik ini sebenarnya kalau kita lihat ada pekarya yang kira dipanggil full time artist, iaitu mereka memfokuskan kepada menghasilkan karya 100%, dan saya lihat mereka mampu menghasilkan karya yang bermanfaat dan juga mereka mampu. Kemudian untuk harapan saya adalah saya berharap agar komik-komik bermanfaat dapat diluaskan lagi, dapat disebarkan kepada masyarakat Malaysia, kerana bagi saya komik-komik yang sekadar hiburan kosong ini sudah banyak di pasaran. Kalau kita lihat memang sudah banyak komik yang hanya hiburan kosong, yang tidak memberi manfaat apa semua, dia sudah banyak. Jika kita lihat di luar negara juga, dia satu kes yang sama. Jadi saya harap komik bukan setakat komik mengenai subjek, tapi juga komik yang mendidik dan juga komik yang memberi manfaat kepada pembaca. Contohnya kalau kita lihat seperti penerbit kami, iaitu Buku Puris. Buku Puris memfokuskan kepada komik pendidikan dan juga komik-komik yang, kalau kita lihat sebelum ini Buku Puris menerbitkan komik dakwah, komik pelajaran. Dari situ kita lihat yang sebenarnya komik-komik sebegini harus dikembangkan, harus disebarkan kepada masyarakat agar kita dapat memberikan impak yang positif. Kerana komik ni, kerana medium komik ni dia satu medium yang sangat berimpak. Bayangkan jika seseorang pelukis komik itu menghasilkan satu komik yang kosong ataupun dipanggil satu komik yang melalaikan, maka secara tidak langsung pembaca komik tersebut turut akan menjadi lalai dalam melaksanakan tanggungjawab atau sebagainya. Jadi sebagai pekarya, ia menjadi satu tanggungjawab yang besar, especially kepada pekarya lah, kepada pekarya menjadi satu tanggungjawab yang besar untuk mereka menghasilkan satu karya yang bermanfaat dan juga karya yang mampu merubah persepsi masyarakat daripada persepsi yang buruk kepada persepsi yang baik, dan juga dapat menyebarkan dakwah, dapat menyebarkan mesej positif dan sebagainya. Okey, melihat kepada seperti mana saudara Syahir beritahu tadi, kalau di luar negara seperti Marvel, semuanya daripada filem sebelumnya bermula dengan komik. Adakah saudara melihat ada peluang untuk komik A+ ni untuk dibawakan kepada dalam bentuk animasi ke ataupun macam mana? Sebenarnya setakat ini saya belum terfikir. Maksudnya saya belum tahu, sebab sekarang ini kami dalam proses untuk melihat bagaimana feedback, bagaimana penerimaan pembaca dan sebagainya. Dan insya-Allah jika penerimaan itu baik, kami akan cubalah untuk mengusulkan. Okey. Okey, sebelum kita menamatkan live kita pada petang ini, sekali lagi saya memberi peluang kepada viewers kita untuk bertanyakan soalan.
ada apa-apa yang masih terfikir di minda yang belum jelas. Okey, sementara itu untuk pada masa akan datang lah, adakah saudara Syari ingin meneruskan komik dalam subjek Maths ataupun bergenre lain, ataupun subjek lain ke macam mana? Okey, insyaAllah pada masa akan datang kami akan cuba untuk meluaskan kami punya karya. Kami cuba untuk orang panggil apa, untuk teroka. Kami cuba untuk teroka subjek-subjek seperti sekarang ini dalam buku Ed Plus kami fokuskan kepada subjek matematik tambahan. InsyaAllah kemudian kami akan fokuskan kepada matematik tambahan juga, tapi kali ini tajuk yang berbeza. Kemudian kami akan cuba teroka subjek matematik seperti matematik moden dan juga matematik PT3 dan juga seperti usahawan dan sebagainya. Kami akan cuba untuk teroka bidang-bidang itu. Dan bila sebut pasal genre, kami ada terfikir tentang genre seperti genre fantasi, kerana saya melihat zaman sekarang ini, especially kita tengok pembaca webtoon dan juga pembaca komik Jepun, mereka amat menggemari genre yang dipanggil fantasi, iaitu genre yang ada aksi, yang ada penggambaraan. Jadi insyaAllah pada masa akan datang kami akan cuba untuk memasukkan nilai pendidikan dalam genre fantasi, agar biar pembaca dapat merasakan satu excitement, satu keseronokan. Sambil itu pembaca juga dapat mempelajari sesuatu daripada karya tersebut. Okey. Okey, di ruangan komen kita sekarang ni ada soalan daripada Hai Wali, iaitu ada tak perancangan nak membuat kelas ataupun nak mengajarkan macam mana nak membuat komik ke ataupun dan sebagainya lah. Okey, insyaAllah dalam masa terdekat saya cuba untuk membuat kelas penulisan asas komik, iaitu cara-cara untuk menghasilkan komik yang ringkas dan juga secara asas. Dan juga saya akan cuba untuk mengadakan kelas cara-cara membuat latar belakang di dalam komik menggunakan perisian SketchUp. Sebab saya lihat yang perisian SketchUp ini ia lebih mudah jika kita ingin membuat latar belakang komik yang lebih kepada bangunan ataupun ruang bilik ataupun dalam dan sebagainya. Okey. Masa pun tak banyak dah. Okey. Oleh itu sebelum kita tamatkan, saya ingin rumuskan adalah bahawa kita di TD1303 ingin melahirkan lebih ramai lagi, ingin menjadi platform untuk melahirkan ramai lagi seseorang yang seperti saudara Syari yang berkarya, di mana kita melihat benda tu sebagai satu cara baru untuk kita menjana ekonomi kita. Sebab tu kita panggil kita nak inovasikan bidang-bidang tertentu untuk kita bawa ke hadapan untuk kemajuan komuniti kita. Okey. Okey, sebelum kita habiskan, ada apa-apa yang saudara Aisyah ingin tambah ke? Sepatah dua kata. Sekarang ini 25 Jun, okey. Sekarang ini ada satu event
event yang berlaku, iaitu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sering dianjurkan setiap tahun di PWTC. Namun pada tahun ini ia diadakan secara atas talian, iaitu boleh lihat di Shopee. Okey, di dalam dalam event Pesta Buku tersebut ada pelbagai buku-buku yang dijual, dan juga buku-buku tersebut harganya adalah harga diskaun dan juga harga yang berpatutan untuk dimiliki. Jadi kepada penonton-penonton di sana, harap bolehlah untuk kita kita boleh tengok pesta buku ini yang kali ini, yang bermula 25 Jun hinggalah 8 Julai 2020. Okey. Dia macam dia satu promosi penjualan buku. Ya. Okey, begitu juga kami di TD, maknanya kita mendoakanlah untuk saudara Syari supaya karya yang akan datang ataupun yang sekarang ni boleh maju ke hadapan dengan lebih meluas lagi dari segi audiensnya. Jadi itulah. Jadi kita petang ni sampai di sini saja. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey.